Penuhi hujung minggu anda bersama keluarga dengan paparan menarik Nona minggu ini. Kerana Nona, inspirasi IPG semua. Bersama saya, Maiza Alisa, pengacara anda. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Nona, biar apa hadapi Nona. Assalamualaikum dan selamat hujung minggu buat penonton setia Nona. Berbuah lebat pohon mempelam, rasanya manis dimakan sedap. Bersebarlah adat seluruh alam, adat pusaka berpedoman kitab. Kepekan nilam membeli cuka, cuka setitik pencicah lidah. Pantun gurindam, syair seloka, jadi perencah bahasa nan indah. Puisi tradisional merupakan satu elemen yang penting bagi mengungkapkan pemikiran dan akal budi orang Melayu semasa berkomunikasi. Penggunaannya sejak sekian lama terhasil daripada pengamatan yang cukup tinggi masyarakat dahulu terhadap kejadian alam sekeliling, tingkah laku, norma hidup, adat dan budaya. Syair merupakan bentuk puisi tradisional ciptaan dan kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Parsi. Menurut Muhammad Yusuf Muhammad Noor 1985, syair dikatakan berasal daripada puisi Arab iaitu syair. Tetapi bentuk syair Melayu amat berbeza dengan bentuk syair dalam kesusasteraan Arab. Dalam puisi Melayu tradisional, bentuk syair dipercayai diperkenalkan dan dikembangkan oleh Hamzah Pansuri sekitar abad ke-16 dengan tujuan mengajarkan agama Islam. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Kembali semula ke rancangan Nona pada hari ini. Segmen yang kita bawakan pada kali ini ialah prosa tradisional syair. Syair berfungsi sebagai hiburan kerana dengan sifatnya dan acap kali kita dengarkan dalam majlis-majlis tertentu seperti pesta keramaian, dipertandingkan ataupun dalam acara-acara adat. Selain itu, syair juga dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pengajaran melalui cerita dan lagu, terutamanya dalam hal-hal yang menyentuh aspek pengajaran agama Islam dan rukun iman serta zakat dan sebagainya. Sebagai wahana pendidikan pula, seperti syair cintai alam sekitar dapat memberikan pengajaran kepada murid untuk menerangkan kepentingan menjaga alam sekitar. Seperti yang umum ketahui, syair mempunyai pelbagai jenis versi. Antaranya ialah irama narasi, mayang, danda setia, selendang delima, tok kenali, perantau, batu belah, hiasan, perindu dan juga dodoi. Maka dari itu, kita telah menemubual beberapa orang tokoh yang arif dalam bidang syair ini untuk menerangkan lagi tentang segmen kita pada kali ini. Untuk ketahuinya dengan lebih lanjut, ayo kita saksikan. Mendawalkan surat bencana, ikatan pakai yang sangat hina, sajak dan nazam banyak tak kenyang, dari pendapat kurang sempurna, gerangan sungguh amatlah lembab, berinya akal gelap gelita, hemat pun rendah daif berserta, tambahan badan miskin dan nista. Syair yang saya dendangkan tadi adalah berirama dodoi dan bertemakan tentang adab dalam kehidupan seseorang. Syair menceritakan tentang adab dalam menjalani kehidupan di mana kita akan dikecewakan dalam perhubungan, kehidupan yang terumbang-ambing dan gagal berfikir secara rasional sehingga kehidupan individu tersebut boleh musnah. Tema ini boleh dilihat pada rangkap pertama syair yang bermaksud di mana sebuah warkah telah ditulis oleh seseorang yang dipandang hina sehinggakan kata-kata yang ditulisnya mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikir
kedua pula membawa maksud seseorang itu dianggap hina jika tidak berakal, mempunyai sikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam keadaan miskin. Oleh itu, seharusnya kita sebagai manusia haruslah mengambil pengajaran daripada syair ini, di mana kita hendaklah sedar dan bermuhasabah diri apabila melakukan kesilapan dan berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, kita seharusnya tabah meneruskan kehidupan walaupun kita menghadapi pelbagai kekecewaan dan dugaan. Kita juga perlu sentiasa berfikir secara rasional sebelum membuat keputusan. Tambahan, kita juga haruslah mengamalkan sikap merendah diri supaya disenangi oleh orang lain. Dan yang paling penting adalah kita hendaklah tabah dalam menghadapi setiap dugaan dalam kehidupan. Melayu sangatlah indah, seluruh dunia mengakui sudah kesalahan kita, ragu dan gundah, gunakan ini sebagai wadah. Usah disanjung bahasa orang, bahasa kita tiada yang kurang. Cantik boleh dalam mengarang, dari dahulu sehingga sekarang. Berikut merupakan syair cintai bahasa Melayu irama Batu Belah. Tema yang digunakan ialah keindahan bahasa Melayu. Berdasarkan syair tadi, maksud bagi rangkap yang pertama ialah bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang cukup indah. Buktinya, seluruh dunia mengenali bahasa Melayu tidak kira daripada pelbagai negara dan juga benua. Lebih-lebih lagi, bahasa Melayu juga pernah menjadi bahasa lingua franca yang cukup terkenal satu ketika dahulu. Jadi, kita tidak perlulah untuk menidakkan fakta yang telah tertulis, malah kita perlulah mematabatkannya di persada dunia. Maksud bagi rangkap kedua pula, oleh kerana kini rakyat Malaysia sering mengabaikan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, mereka lebih gemar untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penggunaannya dan lebih menerapkan bahasa tersebut kepada anak-anak sewaktu mereka kecil lagi. Sewajarnya, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menyanjung bahasa ibunda yang sungguh elok seni katanya. Seterusnya ialah nilai, iaitu berbangga dan cintai bahasa Melayu dan berusaha untuk bahasa Melayu dimatabatkan di persada dunia. Pengajaran yang kita boleh peroleh daripada syair ini ialah kita hendaklah mematabatkan bahasa Melayu dengan apa cara sekalipun dan menjaga keindahannya agar tidak dirosakkan. Tiada bukit yang tidak boleh didaki dan tiada lurah yang tidak boleh dituruni. Peribahasa Melayu yang menunjukkan bahawa tiada apa yang mustahil untuk kita memastikan martabat bahasa Melayu dipelihara. Kepentingan ini bukan sahaja untuk warisan bangsa, tetapi sebagai identiti dan imej masyarakat kita untuk dipersembahkan kepada masyarakat asing yang mempunyai bahasa mereka tersendiri. Ilmu itulah gemala sakti, sinarnya cerah cahaya sejati. Asal puncanya lamun didapati, sukar bercerai sehingga mati. Harganya tidak dapat ternilaikan, sebuah dunia belinya bukan. Kuasanya besar suka digunakan, di laut, di darat, di rimba, di pekan. Sejak kecil lagi, saya memang minat dalam puisi tradisional Melayu ini, iaitu syair. Saya mula bergiat aktif dalam bidang sastra ini sejak sekolah rendah lagi.
syair yang saya dendangkan tadi merupakan syair irama hiasan dan syair tersebut adalah syair kegemaran saya kerana maksud baik-baik syair ini banyak mempengaruhi kehidupan saya. Jadi saya terangkan sedikit apakah maksud rangkap baik-baik syair yang telah saya bacakan tadi. Jadi bagi rangkap yang pertama, syair ini menerangkan bahawa ilmu sangat bermanfaat kerana dapat menjadi panduan dalam hidup seseorang. Apabila memperoleh ilmu, sepanjang hayat ilmu itu dapat dimanfaatkan, betul tak? Jadi jika diamalkan dan dimanfaatkan oleh individu, maka ilmu akan kekal dalam ingatan sepanjang hayat. Bagi rangkap kedua dalam syair ini pula, syair ini menerangkan bahawa ketinggian nilai ilmu tidak dapat ditukarkan walaupun dengan sebuah dunia. Faedah ilmu tidak terhad dan boleh dimanfaatkan di mana-mana sahaja. Dan kekuasaan ilmu sangat besar dan banyak faedah yang diperoleh sekiranya seseorang itu berilmu, dan manusia mampu membeli alam ini jika ilmu penuh di dada. Jadi banyak tahu pengajaran yang dapat kita perolehi daripada syair ini. Jadi yang pertama yang ingin saya kongsikan adalah kita hendaklah menuntut ilmu kerana ilmu amat berguna lama semasa kita hidup ataupun selepas kita mati. Oleh itu kita mestilah tabah dalam menuntut ilmu. Jadi dalam syair ini ada banyak pengajaran yang boleh saya kongsikan daripada syair ini. Jadi yang pertama yang ingin saya kongsikan adalah kita hendaklah menuntut ilmu kerana ilmu ni sangat berguna sama ada semasa kita hidup ataupun selepas kita mati. Jadi kita mestilah tabah dalam menuntut ilmu kerana seseorang itu yang mencintai ilmu pengetahuan dan perlu mencarinya sehingga ke akhir hayat akan mendapat manfaat yang sebanyaknya. Ilmu yang diperolehi sukar untuk dilupakan jika kita mengamalkannya apa yang dipelajari. Ilmu perlulah dicari untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam diri individu. Jadi buat penonton Nona, kita perlulah menghargai ilmu pengetahuan kerana ilmu ialah harta yang paling bernilai dalam kehidupan. Sekiranya ilmu yang kita perolehi, kita perlulah berkongsi bersama-sama dengan individu lain supaya ilmu itu tidak dimamah bumi saja. Jadi ilmu yang diperolehi tidak dapat dinilai dengan mata wang kerana sukar seseorang itu untuk membelinya. Begitulah tingginya pemikiran masyarakat Melayu yang dijerumuskan dalam puisi tradisional syair dalam meletakkan sesuatu yang begitu tinggi nilainya iaitu ilmu, sehingga dibandingkan ilmu itu tidak mampu dibeli ataupun digadai dengan nilai sebuah dunia dengan segala kekayaannya. Meletakkan sesuatu di tempat yang betul menunjukkan masyarakat sudah mempunyai suatu pemikiran yang tinggi dalam membandingkan keperluan dan keutamaan dalam menjalani kehidupan seharian. Puisi seperti syair menjadi pegangan dan pedoman kepada masyarakat Melayu sehingga suatu hala tuju hidup yang sempurna. Jutaan terima kasih kerana tetap setia menonton bersama Nona. Semoga segala perkongsian kami hari ini memberi panduan dan manfaat buat anda semua. Seperti biasa, layari laman FB, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Nona, inspirasi IPG untuk semua.